Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faisais Hakimi bin Qurazadi, nombor metrik 058973. Okey, insya-Allah hari ini saya akan memetakan tentang hadis hasan. Okey. Definisi hadis hasan dari segi bahasa, ia adalah sifat musyabbah daripada al-husn yang bererti keindahan. Yang kedua, dari segi istilah pula, ulama berbeza pendapat dalam memberikan definisi hadis hasan, memandangkan ia berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Okey. Yang ketiga, sebahagian ulama mendefinisikan salah satu bahagiannya sahaja. Yang keempat, bagaimanapun penulis akan menyebutkan sebahagian daripada definisi-definisi tersebut dan akan memilih definisi yang dirasakan paling tepat. Yang kelima, definisi Al-Qatabi, hadis yang diketahui puncanya dan perawi-perawinya masyhur lagi dikenali. Kebanyakan hadis tergolong daripada hadis hasan dan ia diterima oleh kebanyakan ulama dan diamalkan oleh kesemua fuqaha. Yang keenam, definisi Al-Tirmizi, setiap hadis yang diriwayatkan tanpa ada di dalam sanadnya perawi yang dituduh berdusta. Hadis tidak syaz diriwayatkan dengan jalan yang lain seperti itu juga, maka itu menurut kami adalah hadis hasan. Yang ketujuh, definisi Ibnul Hajar, kabar dari hadis ahad dengan nukilan perawi adil, sempurna ketepatan, bersambung sanad tanpa ada illah dan syaz, maka itu adalah sahih lazatih. Sekiranya ketepatannya kurang, maka ia adalah hasan li zati. Okay. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin, nombor metrik 058273. Okey, hari ini saya ingin jamu semula penerangan yang disampaikan oleh sahabat saya tentang hadis hasan. Nulis berpendapat seolah-olah hadis hasan menurut Ibn Hajar adalah hadis sahih apabila ketepatan perawinya rendah, dan ini adalah definisi hadis hasan yang paling baik. Sementara definisi Al-Khattabi terlalu banyak kritikan kepadanya. Manakala definisi Al-Tirmizi, beliau hanya mendefinisikan salah satu bahagian hadis hasan sahaja, iaitu hasan li ghairih. Sepatutnya beliau memberikan ta'rif hasan li dzatih, kerana hasan li ghairih adalah hadis dhaif yang meningkat ke darjah hasan kerana ditampung oleh banyak sanad. Definisi terpilih berdasarkan kepada definisi Ibn Hajar. Hadis hasan boleh definisikan sebagai hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan perawi yang adil, tapi rendah ketepatannya daripada perawi sepertinya hingga ke hujung sanad tanpa sebarang syaz dan illah. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syauqi Ashraf bin Zulkafli, pemegang nombor metrik 058364 daripada Fakulti Contemporary Islam FKI daripada kos Syariah. Baik, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang hukum hadis hasan. Ia juga seperti hadis sahih dari segi boleh untuk dijadikan hujah, walaupun dari segi kuatannya ia lebih rendah. Oleh kerana itu, semua fuqaha beramal dengannya. Tetapi kebanyakan ulama hadis dan ulama usul berhujah dengannya, kecuali segelintir dari kalangan yang berpandangan keras. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama hadis yang bersikap mudah seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah telah memasukkannya ke dalam bahagian sahih, walaupun mereka berpendapat hadis hasan lebih rendah daripada hadis sahih seperti yang dinyatakan tadi. Misalnya, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, kata beliau, Qutaibah telah menceritakan kepada kami bahawa Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai telah menceritakan daripada Abi Imran Al-Jawni daripada
Abi Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari berkata, saya mendengar ayah saya berkata ketika berhadapan dengan musuhnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga berada di bawah naungan pedang-pedang. Hadis ini dihukumkan oleh At-Tirmizi sebagai hadis hasan gharib. Hadis ini hasan kerana perawi-perawi yang 4 bagi sanad ini kesemuanya adalah thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Beliau seorang hasanul hadis. Oleh kerana itu, hadis ini jatuh dari martabat sahih kepada hasan. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Haikal bin Mahzan. Nombor metrik 058318. Sekarang saya akan meneruskan apa yang telah rakan saya bentangkan tadi, iaitu tentang martabat hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih mempunyai martabat yang berbeza antara satu sama lain, begitu juga dengan hadis hasan. Al-Zahabi telah membahagikan hadis hasan kepada 2 martabat. Martabat hasan yang paling tinggi, riwayat Bah bin Hakim daripada daripada datuknya Amru ibnu Shu'aib, daripada datuknya riwayat Ibnu Ishaq, daripada At-Taimi, dan yang seumpamanya yang dikatakan sebagai sahih. Martabat ini adalah martabat sahih yang paling rendah. Martabat hasan yang rendah iaitu hasan yang dipertikaikan kedudukannya, ada yang mentashihkan dan ada yang mendaifkan, sebagai hadis Al-Harith bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hajjaj bin Artah, dan lain-lainnya. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kedudukan hadis yang dihukumkan oleh ulama hadis sebagai hadis sahih al-isnad. Kata-kata ulama hadis, ini hadis sahih al-isnad tidak sama dengan kata-kata mereka ini hadis sahih. Begitu juga kata-kata mereka ini hadis hasan al-isnad tidak sama dengan ini hadis hasan. Kedua-duanya mempunyai perbezaan. Kadang-kadang sanad itu sahih atau hasan tetapi tidak pada matan kerana ada syaz dan ilah, iaitu kecacatan dari segi matan. Seolah-olah apabila ulama hadis mengatakan ini hadis sahih, beliau telah menjamin kepada kita bahawa hadis ini memenuhi kelima-lima syarat hadis sahih. Sekiranya beliau mengatakan ini hadis sahih al-isnad, beliau menjamin adanya 3 syarat sahih sahaja, iaitu bersambung sanad, keadilan dan ketepatan para perawi. Dan kurang 2 syarat hadis hasan, mungkin dari segi illah ataupun terdapat syaz. Adapun penafian syaz dan illah itu tidak diberikan jaminan oleh beliau kerana ketidakpastian kedua-duanya itu. Maksudnya dalam hadis hasan al-isnad atau hadis sahih al-isnad mempunyai 3 sahaja syarat-syarat hadis, yang mana syarat itu ialah bersambung sanad, keadilan dan ketepatan para perawi. 2 lagi iaitu al-illah dan adanya syaz tidak terdapat pada itu. Kemungkinan salah satu tidak terdapat atau kedua-duanya. Bagaimanapun jika seorang hafiz yang diakui hanya menyebutkan hadis ini hadis al-isnad tanpa menyebut illahnya, maka pada zahirnya matan itu adalah sahih. Kerana kaedah asal ialah tidak ada illah dan tidak ada syaz. Sebagaimana macam disebutkan tadi, sekiranya seorang hafiz itu menyebut al-isnad tanpa menyebut illahnya, maksudnya tak ada illah di situ,
maka zahirnya matan itu adalah sahih kerana tidak terdapat dengan kaedah, kerana pada kaedah asalnya tidak ada ilah dan tidak ada syaz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Azim bin Azhari, nama metrik 058290. Okay, saya akan sambung pembentangan maksud kata-kata Al-Tirmizi dan lain-lain yang mengatakan bahawa hadis hasan sahih. Zahirnya, ungkapan ini mengelirukan kerana hasan lebih rendah daripada darjat sahih. Bagaimana boleh dihimpunkan kedua-duanya sedangkan martabat kedua-duanya berbeza? Para ulama telah memberi pelbagai jawapan kepada maksud ungkapan Al-Tirmizi ini. Jawapan yang paling baik ialah yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dan dipersetujui oleh Al-Suyuti, dan kesimpulannya seperti berikut. Sekiranya hadis ini mempunyai 2 sanad atau lebih, ungkapan itu bermaksud hasan berdasarkan satu sanad dan sahih pula berdasarkan kepada sanad yang lagi satu. Sekiranya hadis itu hanya mempunyai 1 sanad, maksudnya ialah hasan menurut satu kumpulan ulama dan sahih pula menurut kumpulan yang lain. Seolah-olah beliau memberikan isyarat tentang perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan hadis ini, atau baginya hadis ini tidak boleh ditentukan sama ada sahih atau hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham Daniel bin Yusdi, nombor metrik 058811. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi. Tajuk yang akan saya membentangkan adalah kitab-kitab yang boleh didapati daripada hadis hasan. Yang pertama, para ulama tidak menulis secara berasingan hadis-hadis hasan tersebut pada satu kitab di dalamnya itu, seperti mana ia mengkhususkan hadis-hadis tersebut dalam tulisan mereka. Seterusnya, namun begitu, terdapat beberapa kitab hadis yang terdapat di dalam banyak hadis hasan. Antara yang dapat disebut atau sebagai hadis yang masyhur adalah Jami' At-Tirmizi, atau lebih dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Ianya adalah sumber utama untuk mengetahui hadis hasan At-Tirmizi yang masyhurnya pada hadis hasan di dalam kitab ini. Dan orang yang paling banyak menyebutkannya, walau bagaimanapun kita harus berhati-hati tentang edisi yang dikeluarkan. Mesti ada pelbagai perbezaan-perbezaan berhubung dengan kata-kata beliau, hasan sahih dan sebagainya. Ianya menjadi tanggungjawab pelajar hadis atau penuntut ilmu-ilmu hadis memberi perhatian dalam memilih edisi yang telah dinilai dan dapat dibandingkan dengan manuskrip yang asal. Selain itu, Sunan Abi Daud, beliau telah menyebutkan di dalam surat kepada penduduk Mekah bahawa beliau menyebutkannya di dalam surat tersebut hadis-hadis sahih yang menyerupainya dan hadis yang hampir dengannya. Sekiranya hadis itu mempunyai kaedah ifan yang kuat, beliau akan menjelaskan dan hadis tidak disebutkan apa-apa, maka hadis tersebut adalah wajib. Berdasarkan kepada kenyataan ini, apabila kita mendapati di dalam sunan hadis tersebut, beliau tidak menjelaskan kaedah ifan yang betul dan tidak ditasihihkan dalam mana-mana imam yang diakui, maka itu adalah hadis hasan di sisi Abu Daud. Yang terakhir adalah Sunan Al-Daruqutni. Ianya adalah beliau menyebutkan dengan jelas kebanyakan hadis hasan di dalam kitab ini. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.